Jika Anda berusia lebih 70 tahun, senarai barangan dapur ini adalah 100 kali lebih penting daripada preskripsi hospital. Saya akan mendedahkan cara untuk mengurangkan risiko kanser pankreas sebanyak separuh sekarang juga. Izinkan saya menceritakan terlebih dahulu kisah Pak Cik Kamal, sebenifo tahun, yang datang ke klinik saya baru-baru ini. Beliau adalah seorang pesakit yang sangat patuh. Sejak disahkan menghidap diabetes 20 tahun lalu, beliau tidak pernah sekalipun terlepas mengambil obat seperti yang diarahkan oleh dokter. Namun, sejak setahun yang lalu, walaupun dos obat ditambah, paras gula dalam darahnya semasa berpuasa tidak mau turun di bawah 160. Tenaganya hilang sepenuhnya dan penglihatannya semakin kabur, tetapi Dr. Ashik mengatakan beliau perlu mengambil suntikan insulin yang membuatkan hatinya luluh. Beliau memegang tangan saya dengan erat sambil menitiskan air mata dan berkata, "Rasanya hidup saya sudah sampai ke penghujungnya. Saya berasa sangat sedih mendengarnya." Saya berkata kepada Pak Cik Kamal begini, "Pak Cik, ini bukan salah Pak Cik. Sekarang ini, organ bernama pankreas dalam badan Pak Cik sedang mengistiharkan mogok. Tuan-tuan dan puan-puan, kilang yang menghasilkan insulin dalam badan kita hanyalah satu, yaitu pankreas. Tetapi apabila diabetes berlarutan lama, mesin-mesin di kilang ini menjadi terlalu letih dan usang sehingga akhirnya mereka tumbang dan tidak mampu bekerja lagi. Dalam istilah perubatan, ini dipanggil keletihan sel beta pankreas. Fakta yang lebih menakutkan adalah statistik menunjukkan bahwa penghidap diabetes jangka panjang mempunyai risiko 2 kali ganda lebih tinggi untuk mendapat kanser pankreas berbanding orang biasa. Pankreas mempunyai sifat yang sangat pendiam, sehingga ia tidak akan mengeluarkan sebarang bunyi kesakitan, sehinggalah ia benar-benar hampir mati. Oleh itu, kita perlu menjaga pankreas sebelum ia menjerit kesakitan. Penyelesaian yang saya cadangkan kepada Pak Cik Kamal sebenarnya agak mudah. Bukan menukar beg obat, tetapi menukar isi bakul belanjanya. Pankreas kita juga sama seperti manusia. Jika Ashik disuruh buat kerja berat setiap hari, ia akan rasa nak lari, tetapi jika kita berikan makanan yang disukainya ibarat obat kuat, ia akan kembali bertenaga untuk bekerja. 10 jenis makanan yang akan saya kongsikan hari ini bukanlah sesuatu yang mahal seperti ginseng liar. Ia adalah bahan makanan yang sangat mudah didapati di pasar atau pasar raya kejiranan kita. Namun, gabungan bahan-bahan biasa inilah yang membuatkan pankreas Pak Cik Kamal kembali berfungsi. Bagaimana keadaan Pak Cik Kamal apabila saya bertemu dengannya semula 3 bulan kemudian? Apa yang mengejutkan? Paras gula dalam darahnya semasa berpuasa telah turun mendadak ke paras awal 100 pentun. Suntikan insulin? Sudah tentu beliau tidak memerlukannya lagi. Beliau masuk dengan wajah yang berseri-seri, membuatkan saya turut berasa gembira. Beliau berkata, "Baru sekarang saya tahu bahwa 10 jenis makanan ini jauh lebih berkuasa daripada obat yang saya makan seumur hidup. Hari ini, saya akan menerangkan satu persatu secara terperinci tentang 10 makanan yang boleh menyelamatkan pankreas Anda. Saya akan jelaskan sebab saintifiknya dengan bahasa yang sangat mudah, mengapa makanan-makanan ini boleh membersihkan keradangan pankreas dan menggerakkan semula kilang insulin. Bukan itu sahaja, saya juga akan kongsikan kaedah yang sangat spesifik tentang bagaimana Anda boleh mengamalkan pengambilan makanan ini dalam kehidupan seharian, jadi tolong jangan kemana-mana. Bermula saat ini, kesehatan pankreas Anda adalah tanggung jawab saya, Dr. Mohad Rizal, di saluran kesehatan Warga Emas. Sila tonton video ini sehingga tamat dan pastikan Anda mempraktikkannya. Jika Anda menantikan kandungan video ini, sila tekan butang suka di bawah skrin sekarang. Dan tinggalkan komen 2 perkataan harapan sebagai tanda Anda akan memulakan pemakanan sihat untuk tubuh Anda bermula hari ini. Ikrar kecil Anda itu akan menjadi langkah pertama ke arah kehidupan yang sehat. Apa yang saya sampaikan sekarang bukan sekedar memperkenalkan makanan yang baik untuk badan. Jika Anda berusia lebih 70 tahun, ini adalah peraturan hidup yang perlu dipatuhi dengan ketat, sama pentingnya dengan obat yang dipreskripsikan di hospital. Saya akan mendedahkan terlebih dahulu 5 obat ajaib yang akan menggilap dan mengetatkan semula enjin berharga dalam badan kita, yaitu pankreas. Pertama, obat kuat yang perlu Anda hidangkan di meja makan setiap pagi adalah rumpai laut seperti wakame atau kelp. Mulai hari ini, pastikan Anda minum semangkuk sup rumpai laut panas setiap pagi, tidak perlu masukkan daging yang mahal. Cukup sekadar merendam segenggam rumpai laut kering, masukkan sedikit tauco dan didihkan.
Kepada Pak Cik Kamal yang berusia 74 tahun juga, perkara pertama yang saya cadangkan adalah sup rumpai laut ini. Mengapa rumpai laut bagus untuk pankreas? Di dalam rumpai laut, terdapat serat makanan yang sangat likat dan pintar bernama fukoidan. Pankreas kita mengeluarkan enzim pencernaan tanpa henti sepanjang hari untuk menghadamkan makanan setiap kali kita makan. Tetapi apabila usia meningkat, pankreas menjadi letih dan sangat sukar untuk menghasilkan enzim ini. Pada masa ini, jika Anda makan rumpai laut, fukoidan akan membantu bakteria baik dalam usus besar untuk mengambil alih sebahagian tugas yang sepatutnya dilakukan oleh pankreas. Bagi pankreas, ini ibarat mendapat bantuan tentera sokongan yang kuat, membolehkannya berehat seketika. Pak Cik Kamal berkata selepas mengamalkan makan sup rumpai laut setiap pagi, rasa senak perutnya hilang dan pembuangan air besar menjadi jauh lebih lancar. Pencernaan yang baik adalah isyarat pertama bahwa pankreas tidak lagi terbeban dan semakin sehat. Kedua adalah brokoli yang digelar permata hijau di meja makan. Makanlah sepinggan brokoli setiap tengah hari atau malam. Di sini ada rahasia yang paling penting. Jangan sesekali makan secara mentah, tetapi Anda mesti mengukusnya sedikit dalam air mendidih selama 3 hingga 4 menit sahaja. Mematuhi masa adalah satu sains. Di dalam brokoli terdapat komponen antioksidan yang sangat kuat bernama sulforafane. Pankreas kita sangat lemah terhadap sisa buangan dalam badan yang dipanggil radikal bebas. Apabila kita stres atau makan makanan berminyak, sisa ini akan menyerang sel pankreas dan menyebabkan keradangan. Jika ia menjadi serius, kilang yang membuat insulin akan rosak. Sulforafane bertindak sebagai perisai yang kukuh di sekeliling pankreas. Jadi jika Anda memakannya secara konsisten, keradangan pankreas akan berkurangan dan kilang insulin akan kembali beroperasi seperti biasa. Kenapa mesti 3 hingga 4 menit? Jika dimasak terlalu lama, komponen berharga ini akan musnah. Dan jika dimakan mentah, badan kita tidak dapat menyerapnya dengan baik. Apabila dikukus sekukup rasa, badan kita dapat menerima sulforafane dengan paling baik. Ketiga adalah serbuk emas, yaitu kunyit. Masukkanlah kira-kira 1 sudu kecil teh ke dalam masakan Anda setiap hari. Tetapi di sini Anda mesti ingat formula rahasia yang saya berikan. Kunyit mesti dimakan bersama lada hitam. Biasakan diri untuk menabur lada hitam 1 atau 2 kali ke dalam setiap masakan yang diletakkan kunyit. Kurkumin dalam kunyit adalah juara dunia dalam melawan keradangan dalam badan kita. Ia mengkari dan meredakan keradangan halus yang berlaku pada pankreas. Namun, ada satu kelemahan yang fatal. Kurkumin ini sangat susah diserap walaupun ia masuk ke dalam badan kita. Jika dimakan begitu sahaja, hampir semuanya akan keluar semula dari badan. Pada masa inilah lada hitam muncul sebagai penyelamat. Komponen piprin dalam lada hitam meningkatkan kadar penyerapan kunyit sebanyak 20 kali ganda. Saya juga berpesan kepada Pak Cik Kamal supaya wajib menabur lada hitam bersama 1 sudu serbuk kunyit semasa membuat sup atau masakan tumis. Dengan cara ini, Anda akan mendapat kesan yang jauh lebih baik daripada suplemen mahal. Keempat adalah kacang walnut yang perlu dijadikan snack harian. 4 hingga 5 biji sehari sudah mencukupi. Apabila terasa lapar sekitar jam 3 pagi atau 3 petang, makanlah walnut dan bukannya biskut. Walnut sangat kaya dengan komponen omega 3 tumbuhan, yaitu ALA. Komponen ini melindungi pekerja kilang, yaitu sel beta yang menghasilkan insulin di pankreas. Apabila tua, pekerja-pekerja ini akan tumbang satu persatu. Tetapi jika Anda makan walnut, pekerja-pekerja ini akan kembali bertenaga dan bekerja dengan rajin. Maka, secara semula jadi, pengawalan gula darah akan menjadi lebih mudah. Pak Cik Kamal juga dahulunya sering makan gula-gula apabila terasa kurang gula pada waktu petang, tetapi selepas menukarnya kepada walnut seperti yang saya ajar, beliau sangat gembira karena badannya terasa jauh lebih ringan. Kelima dan terakhir adalah ubat dari ladang, yaitu kubis. Makanlah 2 hingga 3 helai daun setiap hari sebagai ulam atau diselur sedikit. Kubis mengandungi komponen yang sangat berharga bernama vitamin U. Komponen ini terkenal karena menguatkan lapisan mukosa perut, dan ia bertindak dengan cara yang sama pada pankreas. Perut dan pankreas adalah jiran tetangga.
Jadi jika perut selesa, pankreas juga tidak akan tertekan. Terutamanya, kubis mengawal asid perut supaya pankreas tidak perlu mengeluarkan enzim pencernaan secara berlebihan. Ia adalah makanan yang sangat berjasa dalam mengurangkan beban kerja pankreas. Tuan-tuan dan puan-puan, kelima-lima makanan yang saya sebutkan hari ini akan menjadi asas kekuatan yang paling ampuh untuk menyelamatkan pankreas Anda. Preskripsi yang saya berikan kepada Pak Cik Kamal juga bermula dengan makanan-makanan biasa ini. Cuba amalkan dan percaya selama 3 bulan, bacaan gula darah Anda akan memberikan jawabannya terlebih dahulu. Saya yakin video hari ini akan sangat membantu Anda dan keluarga Anda. Jika Anda mempunyai kenalan yang bimbang tentang diabetes atau kesehatan pankreas, sila kongsikan video ini sekarang juga. Satu klik perkongsian Anda boleh menjadi harapan kehidupan baru bagi seseorang. Baiklah, kita sudah sampai separuh jalan. 5 lagi makanan seterusnya juga sangat penting, jadi sila tumpukan perhatian sehingga tamat. Jika 5 makanan tadi adalah proses membina asas kekuatan pankreas, apa yang akan saya kongsikan mulai sekarang adalah senjata utama untuk memaksimumkan keupayaan sebenar pankreas dan menyalakan semula api insulin yang semakin malap. K6, makanan yang saya sangat syorkan adalah kacang hitam. Sekurang-kurangnya 3 kali seminggu, makanlah nasi yang dimasak bersama kacang hitam dan bukannya nasi putih semata-mata. Rendam kacang dalam air secukupnya terlebih dahulu dan masukkan segenggam penuh semasa memasak nasi. Pak Cik Kamal, 74 tahun, dahulunya hanya mahu makan nasi putih kerana katanya susah hadam. Tetapi selepas saya ceritakan rahsia kacang hitam, beliau telah menjadi peminat setia nasi kacang. Kulit hitam pada kacang hitam mengandungi komponen ajaib berwarna ungu bernama antosianin. Komponen ini adalah antioksidan yang sangat kuat yang melambatkan penuaan badan kita. Apabila sel pankreas diserang oleh sisa jahat bernama radikal bebas, antosianin ini menjadi perisai yang melindungi setiap satu sel tersebut. Tambahan pula, kacang hitam adalah sumber protein berkualiti tinggi, bahan yang paling diperlukan apabila pankreas menghasilkan hormon insulin adalah protein. Apabila bahan mentah yang baik masuk dengan banyak, sudah tentulah kilang bernama pankreas itu dapat beroperasi dengan lebih gagah. Tidak kira jenis kacang hitam apapun, semuanya bagus, jadi mulai hari ini sila simpan sebungkus kacang hitam di sebelah bekas beras Anda. Ketujuh adalah bayam yang penuh dengan tenaga kehidupan hijau. Hidangkan sayur bayam di meja makan kira-kira 4 kali seminggu. Tetapi di sini ada satu amaran yang tidak boleh dilupakan. Jangan sesekali makan bayam secara mentah. Anda mesti mencelurnya dalam air mendidih yang diletakkan sedikit garam selama kira-kira 1 minute sebelum dimakan. Mengapa bayam bagus untuk pankreas? Di dalam bayam terdapat kandungan magnesium yang sangat tinggi. Magnesium ini adalah penyumbang utama dalam meningkatkan sensitivity insulin dalam badan kita. Secara mudahnya, ia membantu mengawal gula darah dengan sangat cekap walaupun dengan jumlah insulin yang sedikit. Jika pankreas sepatutnya bekerja 10 kali, yakini hanya perlu bekerja 5 kali. Jadi bagi pankreas, tiada makanan yang lebih berharga daripada ini. Ramai yang bertanya kenapa mesti dicelur. Di dalam bayam terdapat komponen asid oksalik yang boleh menyebabkan batu karang jika dimakan begitu sahaja, tetapi dengan hanya mencelurnya, sebahagian besar komponen ini akan hilang di bawah air. Buang celuran itu dengan yakin, dan makanlah bayam yang kaya dengan nutrien itu dengan berselera. Ke-8 adalah harta karun laut, yaitu ikan kembung atau ikan berlemak lain seperti tongkol tenggiri. Bakar dan makanlah seekor ikan kembung 2 kali seminggu. Jangan goreng dalam minyak, sebaliknya membakarnya dalam ketuhar atau kuali sehingga keemasan adalah yang terbaik. Ikan kembung sangat kaya dengan asid lemak omega 3 seperti yang Anda sedia maklum. Minyak ikan ini bertindak sebagai tukang cuci yang membersihkan secara langsung keradangan kronik yang berlaku pada pankreas. Minyak kacang seperti walnut juga bagus, tetapi minyak ikan menjadikan reseptor insulin dalam badan kita sangat lembut supaya gula darah dapat masuk ke dalam sel dengan mudah. Kepada Pak Cik Kamal juga, saya tetapkan hari ikan kembung 2 kali seminggu dan beliau sangat gembira apabila kemudiannya orang menegur wajahnya nampak lebih berseri. Kuma, jangan letak terlalu banyak garam semasa memasak dan pilih ikan yang segar. Ke-9 adalah tomato yang menyimpan tenaga matahari merah. Makanlah sebiji tomato setiap hari. Jika tomato cherry, 10 biji sudah memadai.
Tomato boleh dimakan begitu sahaja, tetapi jika ditumis sedikit dengan minyak zaitun atau dimasak, ia menjadi ubat yang paling mujarab. Terdapat banyak kajian yang membuktikan bahwa komponen lycopene yang memberikan warna merah pada tomato sangat berkesan dalam mencegah kanser pankreas. Ajaibnya, jumlah penyerapan lycopene ini ke dalam badan kita melonjak lebih 3 kali ganda apabila dipanaskan. Ia berperanan melindungi sel pankreas dan memantau supaya tiada sel mutasi yang terhasil. Jadi, jika Anda memikirkan kesehatan pankreas, tomato bukanlah pilihan, tetapi satu kemestian. Pak Cik Kamal menumis tomato bersama telur dan memakannya setiap pagi dan beliau sangat berpuas hati kerana rasanya enak dan terbaik untuk pankreas. Ke-10 dan terakhir adalah buah ceri yang ibarat hadiah kepada pesakit diabetes. Jika ada diabetes, Anda pasti takut nak makan buah, bukan? Tetapi Anda boleh makan ceri tanpa risau. 10 hingga 15 biji sehari adalah jumlah yang tepat. Ceri tergolong dalam buah yang mempunyai indeks gliksemik paling rendah, jadi gula darah tidak akan naik mendadak walaupun memakannya. Pada masa yang sama, ia kaya dengan antosianin seperti kacang hitam yang membantu secara langsung fungsi rembesan insulin pankreas. Boleh menikmati rasa manis sambil menjaga kesehatan pankreas, bukankah ia buah yang sangat berharga? Apabila bukan musimnya, Anda boleh gunakan ceri sejuk, beku, kerana nutriennya hampir sama, jadi jangan risau dan amalkan pengambilannya. Baiklah, saya telah kongsikan ke semua 10 makanan yang menyelamatkan pankreas. Rumpai laut, brokoli, kunyit, walnut, kubis, serta kacang hitam, bayam, ikan kembung, tomato, dan ceri. Sebaik sahaja makanan-makanan ini naik ke meja makan Anda, pankreas Anda sudah bersedia untuk dilahirkan semula. Jika maklumat yang dikongsikan hari ini benar-benar bermanfaat, pastikan Anda menekan butang langgan, subscribe, dan butang notifikasi. Langganan dan tetapan notifikasi, Anda memberi kekuatan besar kepada saya untuk menghasilkan video yang menjaga kesehatan lebih ramai warga emas. Saya tidak akan berhenti sehingga keikhlasan saya sampai kepada Anda dan semua orang menjadi sehat. Baiklah, teori sudah cukup difahami, sekarang praktikal adalah yang paling penting. Saya akan mendedahkan secara terperinci jadual waktu ajaib bagaimana Pak Cik Kamal yang berusia 74 tahun benar-benar menyediakan hidangan dan menjalani harinya. Anda juga, kubalah hidup mengikut jadul ini selama 100 hari bermula esok. Anda akan rasakan perubahan pada badan Anda. Jam 7 pagi. Sebaik sahaja bangun tidur, kejutkan badan dengan segelas air suam. Kemudian, masaklah hadiah pertama untuk pankreas, yaitu sup rumpai laut. Rendam segenggam rumpai laut dengan baik, masukkan sedikit tauco dan sedikit tauhu. Di sini hidangkan bersama sepinggan bayam yang telah diselur dan digaul semalam. Nasi sudah tentulah nasi kacang hitam yang penuh dengan kacang. Jika Anda makan begini, pankreas boleh memulakan hari dengan perasaan yang sangat gembira dari pagi lagi. 20 menit sudah cukup untuk menyediakannya, jadi jangan malas. Jam 12, tengah hari. 2 kali seminggu makanlah sikur ikan kembung bakar dan pada hari tiada ikan, cukupkan protein dengan isi tohu atau daging tanpa lemak. Di sini, Anda ingat brokoli yang saya tegaskan tadi, bukan? Tetapkan pemasak selama 4 menit dan kukus secukup rasa untuk dimakan. Ambil juga 2-3 helai kubis untuk dijadikan ulam atau dicelur sedikit. Sebagai pencuci mulut, sebiji tomato adalah sempurna. Menumis tomato bersama telur untuk dijadikan lauk juga adalah kaedah yang sangat baik. Jam 3 petang. Mulut mula rasa bosan, kan? Inilah waktu krisis. Anda pasti teringat kopi segera atau biskut, tetapi tolong tahan. Dan keluarkan 4 biji walnut dan 10 biji ceri yang telah disediakan awal-awal. Inilah snack terbaik untuk menyelamatkan pankreas. Di sini ada satu peringatan penting yang saya pesan sungguh-sungguh kepada Pak Cik Kamal. Kacang mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Jadi, jika dimakan semasa perut kosong, perut boleh rasa tidak selesa. Waktu terbaik untuk memakannya adalah apabila terasa lapar kira-kira 2 jam selepas makan. Jam 6 petang. Sekarang masa untuk menggunakan kunyit. Masukkan 1 sudu kecil serbuk kunyit ke dalam tumisan sayur atau sup. Dan jangan lupa satu perkara lagi, yaitu lada hitam.
Tabur lada, hitam 2 kali tok, supaya komponen baik dalam kunyit diserap sepenahnya ke seluruh badan. Makan malam jangan terlalu berat, dan selepas makan, akhiri hari dengan berjalan santai di dalam rumah. Jika Anda habiskan hari begini, Anda boleh mengambil ke semua 10 makanan tersebut sambil makan dengan kenyang. Pak Cek Kamal pada mulanya risau bagaimana nak makan semua ini, tetapi bila dah buat, beliau cepat menyesuaikan diri kerana semuanya mudah didapati di pasar. Baiklah, sekarang pasti ada beberapa perkara yang Anda tertanya-tanya dalam hati. Saya akan jawab 5 soalan yang paling kerap ditanya oleh pesakit di klinik saya sekarang juga. Soalan pertama, Doktor, saya sedang makan ubat diabetes. Bolehkah saya makan makanan ini bersama? Sudah tentu, semestinya boleh. Makanan ini bukan menggantikan obat, tetapi pasukan bantuan yang membantu obat bertindak dengan lebih baik. Apabila pankreas menjadi kuat, gula darah akan lebih terkawal walaupun makan obat yang sama. Nanti apabila keadaan bertambah baik, Anda boleh berbincang dengan dokter Anda untuk mengurangkan dos obat. Tetapi, jangan sesekali berhenti makan obat atas pandai sendiri. Soalan kedua, berapa banyak perlu makan sehari untuk nampak kesan? Jumlah yang saya sebutkan tadi adalah jawaban yang tepat. Segenggam rumpai laut, sepinggan brokoli, 1 sudu kecil kunyit, 4 biji walnut. Walaupun bagus untuk badan, jika makan terlalu banyak sekaligus, boleh sakit perut atau kalori menjadi tinggi. Kuncinya adalah makan jumlah yang sederhana secara konsisten setiap hari. Soalan ketiga, Dokter, saya dah 20 tahun kena diabetes dan pankreas saya dikatakan dah banyak rosak. Adakah masih berguna buat sekarang? Pak Cik, jangan putus asa. Walaupun sel pankreas hanya tinggal 10%, makanan-makanan inilah yang melindungi dan meningkatkan kecekapan sel tersebut. Walaupun tak boleh buat pankreas baru sepenuhnya, kita boleh tingkatkan fungsi yang masih ada ke tahap maksimum. Pak Cik Kamal pun pesakit 20 tahun, tetapi akhirnya berjaya mengatasinya. Soalan keempat, bukankah mahal nak beli semua nih? Sama sekali tidak. Kalau pergi pasar, sebungkus rumpai laut, sebiji brokoli, sebotol serbuk kunyit, semuanya tak sampai foto anggaran selepas tukaran mata wang yang sesuai dengan konteks Malaysia. Dengan duit untuk beli sebotol ginseng mahal atau suplemen yang tak tahu asal-usulnya, Anda boleh makan 10 jenis makanan ini selama sebulan. Cara paling murah untuk jimat bil hospital adalah dengan meja makan ini. Soalan kelima, saya ada alahan ikan jadi tak boleh makan ikan kembung, macam mana? Jangan risau. Anda boleh gantikan ikan kembung dengan 1 sudu minyak perila atau minyak biji rami, flaxseed. Masukkan minyak ini dengan banyak semasa menggaul sayur atau gaul dengan nasi, Anda boleh dapat khasiat setanding omega 3 dalam ikan kembung. Tuan-tuan dan puan-puan, rutin yang saya kongsikan hari ini, Anda akan amalkan segera, bukan? Sebagai tanda azam untuk bermula esok, sila tinggalkan komen 2 perkataan amalkan di ruangan komen. Atau tinggalkan nombor, Wan pun boleh. Jika Anda saling memberi semangat sesama mereka yang meninggalkan komen, Anda akan rasa lebih bertenaga berbanding melakukannya seorang diri. Saya akan menyokong perubahan sihat Anda sehingga ke akhirnya, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita telah berkongsi masa yang berharga membincangkan tentang keajaiban meja makan yang menyelamatkan pankreas. Anda yang bersama saya sehingga ke tahap ini adalah orang yang sudah cukup layak untuk menjadi sihat. Akhir sekali saya harap Anda sematkan pesanan ikhlas saya ini di dalam hati. Wajah ceria Pak Cik Kamal, 74 tahun, yang membuka pintu klinik saya semula selepas bulan masih segar di ingatan saya. Wajah yang dahulunya lemah dan suram sudah tiada, matanya bersinar dan langkahnya gagah seperti harimau. Pak Cik Kamal memegang tangan saya erat dan berkata, selama ini saya ingat diabetes adalah musuh yang perlu saya bawa sampai mati, tapi lepas tukar cara makan begini, rasanya macam musim bunga kembali dalam hidup saya. Kata-kata beliau bahwa 10 jenis makanan yang disediakan sendiri dengan tangan menjadi harapan yang jauh lebih besar berbanding hanya bergantung pada ubat hospital sambil berpeluk tubuh. Turut membuatkan hati saya tersentuh. Mari kita ulang kaji 10 makanan yang dipelajari hari ini dalam kepala sekali lagi. Rumpai laut, bayam, dan nasi kacang hitam yang mengejutkan pagi. Ingatlah gabungan serasi brokoli, kubis, serta kunyit dan lada hitam yang perlu diambil semasa tengah hari dan malam. Bakar ikan kembung 2 kali seminggu dan makan sebiji tomato yang dimasak setiap hari.
Dan apabila lapar, ambil walnut dan cherry dan bukannya gula-gula, cukup lakukan ini sahaja. Nampak rumit? Coba buat seminggu sahaja, ia akan segera menjadi tabiat. Satu kebenaran yang saya sadari sepanjang lebih 20 tahun menjadi doktor adalah ini. Badan kita pasti akan memberikan jawaban yang jujur setimpal dengan usaha yang kita kurahkan. Pankreas dikatakan organ yang senyap, tetapi jika kita masukkan makanan yang baik dan menjaganya, ia akan diam-diam kembali bertenaga dan mula menghasilkan insulin semula. Pak Cik Kamal pun bukan berjaya sebab ada bakat istimewa. Beliau cuma tidak berhenti melakukan amalan kecil merendam rumpai laut setiap pagi dan mengukus selama 4 menit. Tuan-tuan dan puan-puan, diabetes bukanlah penyakit yang bermaksud Anda perlu menyerah kalah. Jika diurus dan dikawal, Anda boleh hidup bersamanya seperti kawan dan panjang umur dengan sihat. Anda yang sedang menonton video ini sekarang pun belum terlambat. Sebelum pankreas berhenti sepenuhnya, berikanlah keselesan dan sokongan hangat kepada pankreas dengan 10 ubat ajaib yang saya kongsikan hari ini. 100 hari dari sekarang, Anda juga pasti akan mengalami keajaiban di mana paras gula darah menjadi stabil secara luar biasa dan badan terasa ringan setiap pagi. Esok pagi apabila bangun, perkara pertama yang perlu dibuat adalah pergi ke dapur dan cari rumpai laut. Pergilah ke pasar raya dan penuhkan senarai barangan dapur yang dikongsikan hari ini satu persatu. Tidak perlu permulaan yang gempak. Tindakan kecil Anda makan satu sudu serbuk kunyit dengan taburan lada hitam malam ini akan menjadi permulaan agung untuk menyelamatkan pankreas Anda. Saya akan terus menyampaikan maklumat berharga supaya Anda boleh menjaga kesihatan sendiri di rumah tanpa perlu ke hospital pada masa hadapan. Saya benar-benar berharap video hari ini menjadi pelita kecil dalam hidup Anda. Terima kasih banyak kerana sudi mendengar sehingga kini. Saya, dokter kesihatan Anda, akan sentiasa bersama Anda sehingga hari pankreas Anda kembali berdegup kencang. Semoga Anda semua sehat dan melalui hari yang bahagia. Saya akan kembali dengan maklumat kesehatan yang lebih bermanfaat dan padat. Terima kasih.